Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa'idhu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa yastahilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu adadadu hadhihi sifati wa hiya al-kadhibu wal khiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu nahya tahrimin aw karahatin. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata. Masih memberikan kelangsungan pada kita boleh berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Dialah yang menghidup dan memati. Alhamdulillah. Dia menghidupkan kita. Kita pun hidup. Dia yang ahyana ba'da ma amatana. Dan ilaihin nusyur. Syukur diberi kita nikmat Islam. Dengan hati sanubari kita boleh perasan dan sedar ke Allah Ta'ala. Itulah dikatakan iman. Alhamdulillah. Allah Ta'ala mudahkan kita jalan taat, jauhkan kita daripada maksiat. Dia beri kita pula loba sentiasa nak terus nak belajar, menambahkan pengetahuan kita dan kepahaman kita dalam bab ketuhanan. Alhamdulillah, dia pertemukan kita dengan orang yang boleh menunjukkan kita jalan kebaikan. Alhamdulillah. Tapi hidayat belah ihsan dia semata, diberikan kesihatan, kelapangan masa. Dia beri keupayaan pada kita boleh hadir dalam majlis yang mulia. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Kata musannif, wa yastahilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu adadadu hadhihi sifati. Satu terjemah, mustahil pada segala mereka itu rasul-rasul, nabi-nabi alaihimus salatu wassalamu lawan segala sifat yang tiga tersebut. Alhamdulillah kita dah selesaikan sifat wajib bagi Rasul. Wajib-wajib akli, dengan makna ni mestilah sifat Rasul. Tak mungkin berlaku di sebaliknya. Itulah siddiq, amanah, tabligh. Selalu kita duk bilang ada satu lagi, fatana. Kitab kita ni dia sebut takat tiga. Siddiq, amanah, tabligh. Bab fatanah ni ditinggalkan. Sikit kalau renung itu, kenapa tak cerita fatanah? Sedangkan selalunya kita duk sebut siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kitab kita ni, pengarang kita, dia berjalan di atas kaedah talazum daripada orang yang mempunyai tiga sifat yang lepas. Siddiq, amanah, fatanah. Siddiq, amanah, tabligh. Siapa yang bercakap benar, orang ni cerdik. Orang bodoh saja suka bohong. Orang yang taat, jaga, takkan khianat. Orang ni juga orang cerdik. Orang yang sentiasa duduk dalam kemaksiat, dalam keadaan derhaka pada orang Ta'ala, yang ni tak bercerdik. Wasa mudah bodoh. Orang khianat bodoh. Dia tak pandang jauh ke depan apa akibat daripada khianat dia. Itu yang orang khianat ni bodoh. Nabi Rasul macam mana? Oh, mereka sangat
amanah. Mereka itu adalah rasulun amin, adalah utusan Allah Ta'ala yang sungguh-sungguh memelihara amanah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Amanah dari sudut nak mensyukuri Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala, sentiasa lazimkan apa perintah Allah Ta'ala, bahkan bukan saja yang fardu, bahkan sunat, bahkan yang harus pun dia akan ikhtiar untuk dalam pelaksanaan harus tu dalam keadaan Allah Ta'ala sentiasa diingat, duduk, berdiri, baring, dalam sentiasa keadaan zikrullah. Orang macam ni yang taat, macam ni yang tak akan khianat sama sekali, orang ni cerdik. Memang orang cerdik. Orang bodoh, orang ahli maksiat, orang banyak lalai, orang tak mau ingat Allah Ta'ala, tak mau kasih Rasulullah. Itu orang tak cerdik. Begitu juga apatah lagi yang terdekat kita bicara mengenai kebolehan untuk tabligh, untuk menyampai apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Bahkan keupayaan menyampai pula atas nama tabligh itu, tentulah ada balaghah. Maksudnya satu penyampaian yang mempunyai satu kemahiran yang sangat tinggi dalam kebolehan menyampai, yang dia tahu apa sepatutnya yang dia nak sampai, kaedah, rumusan, bahasa, kaifiat, cara, pendekatan untuk menyampaikan yang tak akan siapa ada mempunyai kebolehan dan keupayaan untuk menyampaikan dengan format macam tu, melainkan orang yang cerdik. Satu, dia ringkas atas 3, sidik, amanah, tabligh. Dengan ada 3 tu takkan tak fatanah. Itulah. Baik. Jadi bila yang ni sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah, tentulah date dia ternafi sepatutnya. Cuma kaedah kita dalam ilmu akidah ni menyerahkan, memahamkan perkara di sebalik, hanya dibiarkan begitu tanpa diberi huraian. Oleh kerana berakidah ni kesalahan dia menjadi satu benda besar, maka ulama kita hurai kat lawan dia. Sama prinsip macam mana kita belajar bab ketuhanan. Bahkan prinsip kita untuk mengenal satu hak dan batil. Jadi hak ni sidik, amanah, tabligh, fatanah, tentulah kazib, khianah, dikitman, witegak baladah. Perkara yang sepatutnya dinafi sesungguhnya daripada Nabi Rasul, nafi senafi-nafinya. Ya. Satu bahasa mudah disebut mustahil pada segala mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam, lawan segala sifat yang 3 tersebut. Ya. Jadi bila lawan ni, maksudnya ni tak akan jadi, tak akan ada pada sifat Nabi Rasul. Pertama, al-kadzib, iaitu dusta. Dusta ni lawan sidik. Dan murad dengan dusta di sini iaitu apa? Tiada muafakat khabaran dengan barang yang sebenar. Jadi maksud kata dusta ni, apa informasi yang didatangkan tu tak tepat dengan realiti. Siang dia kata malam, kalau bahasa mudah lah kan. Siang dia kata malam, malam dia kata siang. Sakit dia kata sihat, sihat dia kata sakit. Maksudnya yang ni bohong namanya. Bahkan kalau saya sebut bukan saja bohong, apa satu lagi? Bodoh. Siang atau malam, bodoh lah. Ni siang malam. Saya tu pun saya tanya dah itu kan. Ni siang malam. Gelap lagi. Jawab lah sikit. Macam mana? Kalau siang ni cerang, kenapa gelap? Buka lampu ni, takkan dengan buka lampu jadi siang, bodoh. Kan kena bodoh lah. Tapi siang ke malam ni? Kenapa pula siang gelap lagi? Jawab. Siang adalah dengan terbit fajar, bukan siang dengan terbit matahari. Nak kata, jadi kita sebut kata ni siang, cerdik lah tu. Ni sebab cerdik atau lagi, itulah cakap menepati realiti, memang siang. Kita berpuasa siang hari, betul? Bila mula puasa? Terbit fajar, bukan terbit matahari. Terbit matahari baru puasa, lingkup puasa dah. Okey, siap. Sekali lalu nak menunjukkan kata tentang cerdik satu hal dan juga tepat realiti dengan sebenar. Jadi orang yang tambah Nabi Rasul ni
Semua dia cakap tu mesti memang tepat. Pasal maklumat yang dia sampaikan, dia terima bukan daripada makhluk. Kalau atas nama Jibril pun, atas jalan rupa ya, tapi datang sebenarnya daripada Allah Ta'ala. Takkan Allah Ta'ala tak tahu makhluk dia macam mana. Satu, setiap maklumat yang datang pada Nabi Rasul ni, Masya Allah, berharga sangat. Dan tak mungkin ada yang dusta. Di atas kita punya akidah, kita pegang elok-elok, kata sabda Rasulullah ni hebat. Oh, Masya Allah, takkan ada pendustaan, takkan ada apa-apa nama lara, sia-sia. Takkan ada tersisa. Bahasa tu nak pakai rasanya. Takkan ada tersisa pada Rasulullah apa-apa yang istilahnya tak manfaat. Semua yang ada pada Nabi Rasul, semuanya baik, taat laka hatta bak makan minum, hatta masuk tandas kecil berak sekali. Apa yang ditunjuk ajar pada oleh mereka adalah perkara-perkara yang semuanya adalah menunjukkan mereka adalah orang amin, orang yang tabligh. Mereka pula atas cerita ni asal mestilah benar, takkan apa yang disebut tu menyalahi realiti. Begitu juga nisbah munasabah. Apa munasabahnya, apa relevannya untuk perbuatan tu dibuat ataupun dibaca, didoakan atau seumpamanya. Nabi Rasul adalah orang yang memang kalau dia suruh, apa yang nak disuruh, dicakap, dia ungkap daripada perkataan dia, mesti hak tu adalah yang sepatutnya, pasal dia mesti muafakat dengan sebenar. Yang ni akidah kita Rasul. Satu, takkan ada apa-apa kita doa, ada buruk sangka, ada salah sangka, ada pun menyangka-nyangka, macam kita tak mahu nak terima kebenaran bahawasanya yang ni ialah Nabiullah Rasulullah. Alhamdulillah. Baik, mudahnya tu. Cuma di atas isu kata Rasul ni mesti benar. Tu yang ada orang yang kalau dia nak buat sesuatu untuk menunjukkan kebenaran dia, kadang-kadang dia datangkan hadis Nabi SAW. Cuma kadang-kadang hadis Nabi tak ada untuk membenarkan perkataan dia macam mana. Reka hadis. Pasal manusia ni umumnya, kita umat Nabi SAW ni sebut je hadis macam mana. Uish, kata Rasulullah takkan tak mau pakai. Macam tu lah. Takkan tak mau pakai. Orang yang ambil kesempatan, dia akan gunakan tu untuk nak mereka-reka benda yang tak ada. Dia akan menisbahkan pada perkataan Nabi SAW tu apa yang Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Tu bahaya tu. Yang tu kena mengaji banyak. Satu kita mengaji banyak ni, dasar dan format ni nak ngaji mana? Tauhid, fiqh, tasawuf. Nak pergi ngaji sabdaan Nabi sendiri, kena ilmu yang sangat banyak nak faham bab tu. Pasal disiplin dia sangat kemas dan teguh kan. Kalau tanpa kita mengenal pasti disiplin yang sepatutnya kena ada tu, pasti gagalnya untuk kita nak ambil faham dan ambil manfaat daripada hadis Nabi SAW. Panjang umur nanti insya-Allah kita pun akan ada juga ketikanya kita baca hadis. Mula-mula nak baca ni selalu ngaji hadis 40 hari dulu kan. Hadis tu pula dah dipilih daripada berapa ribuan hadis. Ambil ni, tulis 40 perkara yang merupakan benda-benda penting, asas tonggak untuk menjadi orang yang beragama. Ulama dah himpun kat kita kitab-kitab yang kalau dah sebut hadis 40 tu, 40 perkara yang ni apa? 40 hadis, 40 ayat Quran, 40 bab akidah, 40 bab fiqh, 40 bab nasihat, 40. Dia ambil kitab sampai macam tu kan, buat kitab. Allah Ta'ala ilhaman kepada mereka. Mereka ni menulis untuk menghuraikan apa yang dia faham tu dengan membuat ringkasan-ringkasan untuk menunjukkan kata yang ni parti daripada keseluruhan. Jadi kalau nisbah hadis Nabi SAW yang memang dia dah tepat tu, nak tengok ketepatan semua tu, cukup dengan 40 ni. Ulama dah ambil parti dia, faham tu elok-elok, insya-Allah faham semua hadis. Ulama pun satu persen apa dia? Mereka pun di atas mewarisi sifat yang ada pada Rasul,
Mereka taklah, istilahnya tak pernah berdusta langsung. Itu di atas apa Allah Ta'ala pelihara anugerah pada mereka. Tapi apa yang mereka cakap, mereka sangat jaga. Yang mereka tidak akan berdusta sama sekali. Kalau kata, yang ni berkata Rasulullah, dia akan kata, yang ni hak Rasulullah. Jaga disiplin yang sangat ketat. Dia asal nak sebut, ada orang ambil kesempatan menggunakan di atas akidah yang kita duk pegang, menceritakan yang ni adalah sabda Rasulullah sedangkan bukan. Jaga sikit lah. Atas nama hadis kita belajar, yang tu dipanggil hadis maudhu', hadis yang dia reka-reka. Satu, kita nak hafal hadis, nak hafal Quran, nak hafal kata ulama, kena sangat cermat. Pasal sabda Rasulullah ni sekalipun makna yang disampaikan tu tepat, tapi lafaz yang disebut tu tak betul macam mana Rasulullah sebut, itu masalah. Kita kata Rasulullah kata, padahal lafaz Rasulullah macam lain. Kita sebut dengan lafaz macam lain, salah. Satu juga Quran, kita terjemah satu hal lain, tapi kita sebut lafaz Quran tu tak betul. Salah tu, disiplin. Disiplin ilmu tu salah. Dan kesalahan tu bukan kesalahan kecil, kesalahan besar. Kalau kat Rasulullah, siapa-siapa yang mendakwa yang ni perkataan Rasulullah sedangkan hafalan tak betul, ingat pun tidak. Lepas tu kata yang ni Rasulullah kata macam ni, adab pun dia tak jaga, dia tak kata au kama qala, dia kata Rasulullah kata, yang ni dia telah menempah tempat dalam api neraka. Tu tahap sabda Nabi. Format yang sama juga dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, man fassara Al-Quran bi ra'ih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang tafsir Quran semata-mata gunakan nafsu dia, akal fikiran dia semata-mata di atas nafsu dia nak ikut pelotak dia nak tafsir, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia telah mensediakan tempat duduk dia dalam neraka. Jadi ada ancaman dua bab ni, bab Allah dan Rasul ni. Satu, atas kita bicara Nabi Rasul ni sidik, kita pun kena lazimi sidik. Betul, bodoh cakap bodoh, apa, reti, apa yang sampai, yang reti sampaikan. Sampaikan. Yang masalahnya takut tak sedar diri tu lah kan. Na'udzubillah. Baik, saya lajak sikit ke sana tu, masa nak cerita mudah je. Dia kata Rasul ni masih benar. Cuma orang menggunakan platform Rasul benar tu, dia nak cerita hai dia, nak buat satu manfaat kepada dia. Dia kata Rasulullah pernah sabda, dia reka-reka. Itu masalah. Jadi memang setiap zaman dia ada orang yang macam tu. Memang ada. Baik. Di atas juga prinsip kita dah faham Rasulullah ni bercakap benar. Soal gini, sejauh mana kita telah menerima, mempelajari, mengkaji, menganalisa apa yang Rasulullah sabdakan. Itu satu hal. Pula tu bila sebut kata mengkaji, menganalisa, menilai apa, menyemak balik, bahkan dengan yakinnya sabda Rasulullah itu adalah benar, nak semak dia macam mana? Walaupun Rasulullah betul-betul apa Arab pun tak tahu. Itu yang kita banyak benda yang kita luruskan kehidupan kita, antaranya mengaji lagi, belajar lagi, faham. Lepas tu kefahaman tu pula, InsyaAllah Allah Ta'ala mudahkan untuk kita nak faham sabdaan Nabi, firman Allah Ta'ala dalam Quran, dan jalan ni tengok ulama-ulama yang pilihan ini. Baik. Yang tu mustahil. Pertama, kazib. Kedua, wal khiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu nahya tahrimin aw karahatin. Seterusnya adalah khianat. Maksud khianat ni adalah mengerjakan suatu daripada barang yang ditegahkan mereka itu Rasul daripadanya. Apa yang Rasul tak dibenarkan untuk buat, yang tu dia buat, itu nama dia khianat. Tegahan itu adalah tegahan sebagai tegah yang diharamkan ataupun tegah yang dimakruhkan. Jadi takkan ada pada Rasul apa-apa yang nama buat benda itu haram, makruh. Satu saya ada sebut prinsip awal-awal bab Rasul, apa dia? Antara bab yang selalunya orang bermasalah dalam bab Nabi Rasul ni, ada belaka kesalahan tu, dari prinsip menafikan sidik, amanah, tabligh, fatanah tu, satu hal.
Tapi paling besar dan paling banyak orang melakukan kesilapan bab ni. Bab kata Nabi ni buat maksiat, buat dosa. Cukup banyak. Tu saya kata antara bab yang paling besar dan paling banyak yang begitu ketara kita tengok, bukan saja di kalangan orang awam, sampai ustaz-ustaz mencakap macam tu, apa dia? Nabi Adam berdosa. Tu masalah besar. Saya ngaji guru-guru yang duk ajar bab akidah ni kan? Bila sebut tu kena berhati-hati sangat kan? Menisbahkan dosa pada Nabi Rasul ni, bahaya tu. Pasal istilahnya kita telah memperlekehkan Nabi dan Rasul. Itu. Bila tu dia tak kaedah Nabi dan Rasul ni berdosa. Dengan sebab dosa tu, contoh kes Nabi Adam, dia dikeluarkan dari syurga. Kalau ada faham dosa pada dia, kita dalam masa yang sama umumnya diperintahkan ikut Nabi dan Rasul. Jadi macam Nabi Adam jugalah, disuruh buat dosa gitu. Subhanallah. Satu, dia mustahil akli. Tak mungkin sama sekali berlaku apa-apa pengkhianatan, berlaku kekhianatan daripada Nabi Rasul dengan melanggar larangan Allah Ta'ala supaya larangan itu dibolehkan. Subhanallah. Takkan ada pada Nabi Rasul. Begitu juga takkan ada penanggaran daripada bab Nabi Rasul ni dari sudut bab wajib yang dia akan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala perintah. Takkan ada. Takkan ada. Dan tu mustahil di situ, mustahil akli. Mustahil akli. Baik. Maka tiada terbit sekali-kali daripada mereka itu Rasul barang yang haram, jikalau menjadi dosa kecil sekalipun dosa kecil. Satu antara pahaman-pahaman salah prinsip bab Nabi Rasul ni selalu, selain daripada bab ketuhanan pun salah, bab Rasul pun salah. Antara yang memang salah bab ni Wahabi. Wahabi lagi. Wahabi. Masalah mereka masalah besar dalam bab akidah. Apatah lagi yang saya sebut, hari itu kasih saya pernah cerita, kat saya ada satu kitab karangan Muhammad Saleh Utsaimin, salah seorang syekh-syekh mereka yang nak duduk Arab Saudi tu. Apa dia? Dia tulis satu kitab, nama dia Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dalam kitab tu dia kata Nabi Adam bukan di kalangan Nabi-Nabi yang 25 tu. Dia nafi selamba salah besar tu. Benda telah diijma' ulama', tapi dia kata selamba. Saya tak pernah tengok dengar golongan-golongan mereka tu bangkang. Jadi kalau tak bangkang, kalau terima telan macam mana? Masalah besar bab akidah. Nisbah Rasul, dia takkan ada apa-apa yang nama buat benda-benda dosa, sekalipun dosa kecil sekalipun. Ya. Dan jikalau dosa tu, kata dia, jikalau dengan lupa sekalipun, takkan ada. Tersilap pula. Atas nama lupa pun tidak. Sebab Nabi Rasul ni, dia bukan pelupa macam kita. Antara sifat Nabi Rasul ni secara umumnya apa dia? Walaupun tidur, hati tak tidur. Bayang tengok. Macam mana boleh lupa kat dia. Dia punya precaution, kesedaran, kematangan, apa yang sebut, dia pendengar masalah ni, walaupun mata tidur, hati tak tidur. Apatah lagi dalam keadaan tak tidur. Masya Allah. Sangat orang kata apa? Sedar, yakin kepada Allah Ta'ala, terasa sungguh hubungan dia dengan Allah Ta'ala yang boleh dilihat dengan penampilan, pergerakan dia, percakapan dia, tingkah laku dia, apa dia isi masa lapang dia, dan apa kesibukan dia. Dia ialah orang yang kata macam mana, memang hidup jiwa raga dia untuk agama. Itu Nabi Rasul. Nabi Rasul mesti macam tu. Yang kat kita kalau tengok munasabah buat bandingan, jauh lah. Baik. Jadi takkan ada buat kesalahan daripada Nabi Rasul sekalipun atas jalan lupa. Kalau ada dalam Quran, kata lupa, kata dosa, macam mana, selesaikan dia dengan kaedah takwil. Saya Quran macam tu, zahir mesti bukan maksud. Dia mesti ada maksud dia.
Satu kita belajar ni, saya sebut banyak kali dah, kita belajar ni format. InsyaAllah kita faham format. Kalau kita terjun pergi ngaji tafsir, ngaji hadis, kalau tak pergi ngaji pun, atau kita lalu ambil faham Quran, tengok terjemahan, dah ada sepih kat kita, apa yang nak boleh ambil, apa tak boleh ambil, apa yang benar, apa yang salah. Disiplin tu dah ada. Kalau baca kisah pun, kisah ni betul tak betul, tepat tak tepat, apa dia, kayu ukur measurement dia dah ada. Apa dia? Ni antara benda besar, dia takkan buat dosa. Satu, kalau orang dah faham akidah ni, tiba-tiba dengan Nabi Adam buat dosa, mesti timbul muskil ni. Kita kalau tak muskil pun, Nabi Adam buat dosa, biasalah, manusia, mana boleh lepas dari dosa. Kalau kau faham macam tu, jahanam akidah kau. Wasa punah, tak jadi orang Islam je, dia kapir terus. Alhamdulillah. Pasal akidah dia dengan Nabi Rasul ni, huduh sangat. Tak menepati SOP untuk jadi orang beriman. Baik. Jadi dia takkan ada buat dosa sekalipun terlupa dahulu daripada menjadi Rasul, ataupun kemudian daripadanya daripada jadi Rasul. Itu yang wajib intiqad atas kebanyakan ulama sebut. Nabi Rasul ni, mereka dah kenal Allah Ta'ala sejak beranak-beranak lagi. Kenal dah. Pasal takkan ada dapat dosa, takkan ada Islam melanggar perintah Allah Ta'ala. Dia tak kenalnya mereka siapa Allah Ta'ala, arif sangat dalam bab ketuhanan ni. Daripada kecil, daripada umur kecil, walaupun Islam belum matang, belum balik lagi, Allah Ta'ala telah jadikan mereka sifat istimewa. Mereka ni sangat, apa nak sebut bahasa ni tu, sangat-sangat memelihara diri daripada terjebak dalam perkara-perkara yang ni istilahnya atas nama dosa makruh tu hal, bahasa lain, yang akan menjatuhkan martabat dan ketinggian mereka di sisi Allah Ta'ala. Dia memang jaga sangat. Nisbah Allah Ta'ala yang anugerahkan semua ciri-ciri kepribadian tu, itu mesti, mana ada hal lain daripada Allah Ta'ala. Tapi dengan apa yang diberi, keadaan yang ada pada mereka sangat taat. Itulah. Takkan ada sekalipun dosa kecil. Dan tu ada orang tak faham bab ni. Kat Nabi Adam tu dia pakai ayat zahir Al-Quran lah. Macam mana? Fanasiya falam najid lahu azma. Sekian. Macam sekali lalu tengok Al-Quran tu, Nabi Adam ni lupa kan. Fanasiya falam najid lahu azma, kami tak dapati pada Nabi Adam ni apa-apa azam, kehendak kuat untuk nak derhaka pada Allah Ta'ala. Jadi ada orang kata Nabi Adam makan buah khuldi ni memang dia berdosa, tapi dia lupa. Ada yang kata Nabi Adam ni makan buah khuldi, dia berdosa kalau saya kena halau, tapi dia tak sengaja. Ada yang kata dia tak makan, sebenarnya isteri dia makan. Jadi dia terpengaruh dengan isteri kata. Macam-macam jalan untuk membersihkan tu. Tapi cara bersih tak kena, tetap kata Nabi Adam berdosa. Salah. Sekalipun dosa tu dosa kecil namanya. Dia kata Nabi ni kalau buat dosa, dia bukan sampai lagi nama zamb atau nama dosa, tapi dia atas namanya khati'ah. Tak. Saya ngaji dengan tutup guru 2 jam tafsir, tak ada kaedah macam tu. Nak letakkan pada Nabi Rasul ni ada khati'ah, maksudnya ada kesalahan yang dibuat. Tak bahasa salah kat dia. Tak bahasa salah kat dia. Betul, zahir ayat Quran yang menunjukkan mereka ni salah, ada lupa, ada dosa, ada maksiat. Macam mana? Tanzihan. Betul kan? Umum akidah kita pada Nabi Rasul, setiap Nabi Rasul mesti siddiq, amanah, tabligh, batalah. Ya. Lepas kena ngaji format dulu. Nak belajar apa pun. Sebab tak faham hak ni, kau baca kisah Nabi Rasul, rajin pula membaca, baca pula tak kena disiplin. Nak ambil pada siapa, buku siapa, karangan siapa. Kita baca buku tu tak silap dengan sebab baca buku tu lingkup habis akidah tu.
Pasal menerima cerita-cerita tak benar tentang Nabi Rasul. Khasnya tak benar atau mana atas kita bicara mustahil khianat ni, Nabi Rasul ada buat maksiat, Nabi Rasul ada buat dosa. Dia bukan dosa sampai ada berdosa, tapi yang ni dipanggil khati'ah kan. Ada orang huraian bagi macam tu, oh tak ada kaedah kita. Salah besar. Jadi wajib i'tiqad Nabi Rasul ni maksum sejak lahir lagi. Siap, pegang itu, tak salah insya-Allah. Memang takkan, istilahnya takkan berubah akidah, tak akan salah lah. Pegangnya Nabi Rasul ni takkan ada buat maksiat. Itu kalau ada cerita-cerita tu, hati-hatilah nak telan tu, nak hadam tu cerita tu. Kalau orang yang faham dalam bab ni, memang bila dia nak ajar akidah bab ni, bab kisah Nabi Rasul misalnya, dia memang akan cerita mengikut disiplin ilmu. Khasnya atas bicara Nabi Rasul ni mesti mereka adalah amanah, mustahil khianat. Sepatutnya dia mesti cerita satu. Selesaikan apa-apa yang dalam Quran yang tengok ada cerita menyalahi di atas, macam menyalahi prinsip ni. Kena tengok kan, supaya jangan tersalah hanya ambil faham Al-Quran secara literal. Yalah. Saya sebut macam tu siapa? Zaman sekarang ni ramai orang suka beli Quran, terjemah, baca seorang satu. Panjang pendek pun dia tak pandai baca tapi duk sibuk nak ambil faham daripada Al-Quran. Bahaya pada saya. Kalau orang tanya bab tu, saya kata bahaya. Lebih baik tak usah tengok langsung apa makna. Kalau tak kerti, tu buat apa? Baca saja, pahala dapat. Tapi kalau nak faham, ngaji. Untuk perhati ya. Dah dapat, simpan. Ambil elok. Yang ni makna apa? Yang ni makna apa? Siap. Sekali lalu gitu. Jadi bila maka barang apa yang terbit daripada segala mereka itu, daripada barang yang atas rupa maksiat. Kalau ada rupa maksiat, sama ada kisah, sama ada lafaz Quran, buat macam mana? Maka wajib kita takwilkan dia. Wajib takwil. Pasal dia atas kaedah akidah ni, jadi kaedah akidah ni pula dia tak akan menyalahi dengan kaedah akliyah yang kata Nabi Rasul ni mesti adalah maksum. Pasal Allah Ta'ala dalam masa yang sama dia perintahkan kita mengikut Nabi. Bila ikut Nabi pula ikut secara mutlak, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ulang ati'u tu. Jadi perintah ikut Rasul ni adalah perintah mutlak. Maksudnya pada Nabi Rasul ni mesti semua apa yang ada pada dia semua mesti betul. Semua adalah taat. Takkan ada apa-apa nama maksiat. Satu, ikut Rasulullah tu, ikut semua maunya. Ikut Rasulullah tu. Jadi kalau ada benda-benda yang cerita tak betul, takwil kan. Murnikan cerita tu. Cuma kaedah takwil ni kena ngaji banyak. Nak tengok satu-satu. Walaupun ada beberapa sifat dan ketentuan tertentu kena dicerita dan hikayatkan, tapi nak faham satu-satu, yang tu kena tengok satu-satulah kisah-kisah yang ada pada Nabi Rasul atau prinsip ni. Bersihkan diri mereka daripada apa-apa nama maksiat. Kalau tidak, takwil dengan dia. Baik. Istilah takwil ni apa? Memalingkan cerita yang diterima tu, khasnya dalam bab cerita, atau ayat Quran atau hadis yang cerita kepribadian Rasulullah SAW, begitu juga Nabi-Nabi Rasul sebelumnya, tengok ada dosa, salah, maksiat. Macam mana ni? Mesti zahir tu bukan dipakai. Itu dengan bahasa lain, bahasa mudah ni macam mana? Mereka bukan manusia. Mereka atas rupa dosa. Rupa dosa. Itu mesti faham. Mereka bukan dosa, tapi atas rupa dosa. Itu yang dia kata. Maka wajib kita takwilkan dia, dan tiada pula terbit daripada segala mereka itu barang yang menjadi makruh. Benda makruh pun takkan ada pada Nabi Rasul. Jadi apa wajah nak terima tu? Kaedah dia sama juga. Takwil. Istilah takwil ni memalingkan sesuatu kalimah daripada satu makna yang asalnya segera faham kepada makna yang lain yang munasabah untuk dipaham dalam bab tu. Itu dipanggil takwil.
Takwil. Palingkan daripada makna asal kepada makna lain. Disebabkan ada wujud qarinah yang menegahkan makna asal. Atau kita bicara buat Nabi Rasul ni, apa masalah kat Nabi Rasul ni? Kerana memang memahamkan Nabi Rasul ahli orang buat benda haram, buat benda makruh, yang ni memang masalah dalam bab kita. Maka wajib kita takwilkan dia, dan kita pula, dan tiada pula terbit daripada segala mereka itu barang yang menjadi makruh, adapun barang yang datang warid. Baik. Tak ada haram, tak ada makruh. Jadi kalau kata datang juga, umum bahasa dia macam mana? Mesti kena takwilkan yang zahir bukan makna dia, dia mesti ada makna yang sepatutnya. Ataupun dengan bahasa lain, Allahumma salli wa sallim ala. Kat Nabi Rasul ni, dia bukan dosa, sekalipun ada atas nama makruh, takkan ada, cuma dia rupa dosa, rupa makruh, rupanya. Bahkan berlaku pada mereka kalau ikut, takkan ada atas nama haram makruh, bahkan apa yang dibuat atas apa kata rupa macam dosa tu, sebenarnya ia wajib. Tak wajib pun sunat. Tak berharus. Jadi itu yang dia nak kata, adapun barang yang datang warid daripada Nabi SAW, antaranya apa yang warid? Bahawasanya ia Rasulullah kencing berdiri dan membasuh anggota ketika wuduk sekali-sekali pada satu masa. Maka dua-dua kali pada masa yang lain. Ada masa yang lain dia basuh sekali-sekali. Ada tempat, ada ketika, dua kali. Ada tempat, tiga kali. Kaedah kita belajar fiqah, air kalau banyak, memang boleh basuh 3 kali. Kita ambil wuduk cincai boncai. Cincai boncai. Faham? Apa? Wuduk cincai boncai. Tak pasal dengar? Cincai ni apa? Lebih kurang je. Cik Allah faham cincai. Dia orang ni tak faham. Dia orang faham cincau kan. Ambil wuduk cincai boncai kan. Sekali je. Apa hukum? Sah wuduk. Apa hukum? Makruh. Kita fiqah kita belajar tu. Makruh tu. Meninggalkan meniga. Tu. Memang sah satu. Tapi satu makruh. Baik. Bila satu makruh, Rasulullah ada tak riwayat kalau kita belajar hadis bahawasanya dia basuh anggota sekali-sekali? Ada. Itu buat macam mana? Mesti ada hal yang menyebabkan dia ambil sekali-sekali. Ada tempat dua-dua kali pun masih makruh. Pasal ada 3 sunat, untuk nak hilangkan makruh macam mana buat kena 3 kali. Rasulullah pun ambil 2 kali, sekali ada sekali-sekali je. Tengok. Hukum fiqh yang dah dirumuh oleh ulama. Sunat 3. Menigakan itu sunat. 1 memang wajib. Tapi meninggalkan menigakan tu ada makruh dia. Baik, macam mana nak selesai? Maka 2 kali pada masa yang lain. Maka bahawasanya ia, baik. Pasal apa berlaku macam tu? Yang Rasulullah dibuang air kecil tak duduk kerana menyatakan hukum syarak. Pasal dia nak menyatakan hukum syarak. Rasulullah andai kata dia tak pernah buat macam tu, hukum yang akan diistimbat oleh ulama nanti akan menjadi hukum lain. Kalau misalnya masalah kencing tu, kalau tak pernah langsung ada Rasulullah dalam keadaan begitu, nanti keputusan dia apa? Haram kencing berdiri. Walaupun tak ada mengecik apa, tak ada kena najis apa, haram kencing berdiri. Pasal apa? Tak pernah ada cerita Rasulullah kencing bukan dalam keadaan duduk tu. Kalau tak ada langsung, akan jadi haram kencing berdiri. Boleh? Faham saya sebut? Kalau Rasulullah kalau nisbah wuduk, sentiasa 3, tak pernah dia ambil 2 ataupun 1, apa hukum? Wajib 3. Kan? Bila dia ada buat sekali, apa faham? Itu yang hukum fiqh jadi macam tu. Yang ni wajib, yang ni sunat ketika macam ni. Yang tu dalam masalah
basuh 2 kali, sama masalah buang air tu kan. Kalau anda kata dia tak pernah buang sekali pun dalam keadaan yang tak duduk tu, macam mana? Dia akan jadi haram berdiri. Macam mana pun ada tempat ke yang memang jadi haram? Memang ada kan. Dengan sebab kencing berdiri tu mengecik, dan dia biar abai yang mengecik najis apa, dia tak sempurnakan basuhan dan peliharaan daripada merecikan tu, sembahyang dalam keadaan ada najis, tak sah solat. Ya. Itu yang kata, kalau tak ada pernah cuma atas buang air besar, tak ada. Rasulullah dalam keadaan berdiri, tak ada. Ataupun duduk, duduk macam mana? Duduk macam duduk atas kursi tu lah. Zaman duduk tu kan. Macam lah duduk tu. Tak ada. Rasulullah semua di bawah kalau buang air besar. Kalau air kecil, ada yang dia tak duduk. Siap. Jadi nak menunjukkan, ada harus buang air kecil, berdiri. Itu cerita buang air kecil. Istinja macam mana? Tak pernah ada cerita Rasulullah kata tak istinja, tak ada. Itu wajib. Istinja wajib. Sekejap, saya nak sebut tu, dia nak tunjukkan kata, apa yang berlaku pada Rasulullah, apa hukum hakam yang akan dikeluarkan oleh ulama kita, nisbah apa yang berlaku pada Rasulullah tu. Jadi berlaku pada Rasulullah tu, nisbah dia. Kalau contoh, dia ambil wuduk sekali-sekali, ada tempat dia baca, ada ketika dia ambil 2 kali, wajib dia ambil sekali-sekali. Kenapa pula wajib ambil sekali-sekali? Kalau dia tak ambil sekali-sekali, bahkan sentiasa ambil 3, nanti hukum dia wajib basuh 3. Sedangkan bukan wajib basuh 3. Nak sebut jantu kaedah sekali lalu format. Nabi faham dengan mudahnya. Kaedah nak faham nas mesti dengan kecerdikan faham macam tu. Bayang tengok, siapa yang ada keupayaan nak faham macam tu, sangat dalam tu, ilmu macam tu. Nak selesaikan satu tu. Mesti orang yang sangat pakar dalam bab ilmu tu. Satu kalau orang tak faham, nak saya buat misal, ni contoh disebut kencing. Wahabi lagi. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, kalau unta lah air kencing dengan air susu, nak minum apa? Faham dah tu. Saya tanya, nak minum susu ke minum air kencing? Ya. Wahabi tak? Dia akan minum air kencing. Pasal apa? Pasal ada riwayat sahabat macam mana? Demam. Rasulullah perintahkan ambil bekas, ambil air kencing unta, bagi sahabat minum. Jadi ada riwayat tak? Ada waris tak Rasulullah bagi minum air kencing unta kat sahabat? Ada. Waktu pergi jumpa unta buat apa? Tak ada air kencing, minum air kencing unta. Sunnah. Memang ada orang Wahabi faham macam tu. Yang tak tahu. Itu masalah dia. Dia siap botol lagi. Cuma kat Malaysia saya tak boleh jumpa lah, jual-jual kat pasar raya ke apa, air kencing unta. Dia bukan masalah macam tu, cara dia faham hadis tu. Kita memang dah faham hadis dengan huraian ulama, dah betul lah situ. Dia kata Nabi suruh minum, takkan pacik ada orang nak lawan. Nabi ni cerita Nabi. Itu lah dia punya cara berfikir, metodologi dia berfikir. Dia tak selesai yang benda tu. Macam cerita Nabi Adam tadi lah. Macam mana pula cerita Nabi Adam tak berdosa? Allah yang kata Nabi Adam berdosa. Dia itu lah. Macam mana boleh kata Nabi Muhammad tak sesat? Bukan saya kata Nabi Muhammad sesat. Allah yang kata Nabi Muhammad sesat. Siap baca Al-Quran lagi. Wa wajadaka dhallan fahada. Tidakkah kamu dapati, tidakkah Allah dapati kamu dalam keadaan sesat, kemudian Allah bagi kamu petunjuk, wahai Muhammad. Bukan saya yang sebut, Allah Ta'ala yang kata Nabi Muhammad sesat. Muhammad. Ya. Bab Nabi Adam, dia kata bukan saya yang kata Nabi Adam berdosa. Allah yang kata Nabi Adam berdosa. Allah yang kata Nabi Adam lupa. Fanasiya falam najid lahu azma. Lagi berdosa macam mana? Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi bukan saja Nabi Muhammad sesat, Nabi Adam pun sesat. Nabi Adam fa'asa rabbahu, dia derhaka dengan Tuhan dia. Faghawa, dadah lahaka, lepas tu sesat pula.
Macam bukan saya kata, Allah yang kata. Nampak? Ini Wahabi. Tu yang kita belajar kaedah macam ni. Ini kata apa? Ayat Quran kau jangan faham mentah-mentah ikut kepala otak engkau tak kerti nak explore dia. Istilahnya laut yang begitu dalam, kau nak menyelam, alat tak ada, kau mampu lemah. Yang tu yang orang tak boleh faham tu. Macam mana pun di atas degil dia, di atas dia dah faham telan dengan format yang salah tu. Kita nak berbetul kepala otak ni bukan senang. Satu hal lah. Atas nama kewajipan, tetap wajib, betul kan? Satu kita belajar kaedah dulu betul. Belajar kaedah betul. Ayat Quran nanti bila kita tengok pun, kita dah ada cara nak selesai, tak apa. Ini mesti ada makna ni. Apa maksud dia? Pergi jumpalah Tok Guru, ulama-ulama yang faham. Jangan hanya mahamkan bodoh-bodoh dengan format Wahabi tu. Apa dia? Bukan saya kata, Allah yang kata. Dia Allah yang kata dia kalau bab ketuhanan itu kita bicara dah dia mah. Allah yang kata Allah ada muka, Allah ada tangan. Yang ni Allah yang kata Nabi pun sesat. Bukan saja Nabi Adam sesat, Nabi Muhammad pun sesat. Selama je dia cakap. Jadi cara dia ambil faham nas tu kan. Salah. Itu juga baca hadis, baca kita hadis Bulughul Maram tapi berserabut kita dengar. Pasal dia bukan ahli tapi dia nak proses untuk jadi gitu tu. Ni jadi tikus membaiki labu. Itu bahasa beberapa tahun tu kita dulu. Tikus membaiki labu. Labu tikus gerit-gerit. Ingat kau elok macam mana? Kau hancur satu-satu lagi lah. Baik. Maka bahawasanya ia kerana menyatakan hukum syara, maka iaitu nisbah Rasul ni dia buat perbuatan tu wajib demikian tu atas segala mereka itu wajib. Itu yang kata kalau Rasulullah tak pernah wuduk sekali-sekali, natijah dia tiga kali adalah rukun wajib. Begitu juga masalah tak terus basuh keempat-empat, ada selang. Kalau kita tengok sekali Allahumma salli nak kata sunat mualat kan, lepas satu makruh. Jadi kitab ulama kita dia dah proses siap. Nabi faham apa dengan sepatutnya pasal supaya kita boleh beramal dengan amalan yang betul walaupun kita tak faham disiplin hadis macam mana, fiqh yang kita terima, tauhid yang kita terima, tasawuf yang kita terima tepat. Itu yang ulama dah tolonglah untuk kita tu. Siap. Maka kita faham daripada yang demikian itu bahawasanya tiada terbit daripada mereka itu barang yang haram sekali-kali. Haram dosa tidak. Satu kisah Nabi Adam tu selesaikan dia. Jadi larangan pada Nabi Adam tu bukan larangan haram, tidak. Tapi atas sebut ulama, larangan tu adalah larangan pilihan. Bahkan kalau dia makan tu, dia makan bukan di atas derhaka, tapi dia makan di atas pengorbanan dia. Macam mana nak faham? Itu yang kalau kita cerita asal usul cerita Nabi Adam macam mana dia turun ke bumi, Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam atau matlamat dia apa. Kalau kita faham cerita tu, orang kata Nabi Adam ni hebat tu. Bukan kata tak guna semua, tidak kita semua duduk dalam syurga. Ada orang fahamnya tu. Subhanallah. Tak saya sebut sekali lalu, walaupun disebut Nabi Adam ni, saya sering nak cerita. Dan sama selama saya punya duk dengar orang-orang duk mengajar ni, hanya beberapa orang saja yang kalau disebut saya duk mengaji dan saya duk dengar, yang dia punya informasi dengan saya sama. Kata-kata duk dengar semua out. Kok kasar sikit sebut. Iya. Duk dengar betul ni yang Tok Guru lah. Label-label baba-baba, Tok Guru kan. Dia punya cerita tu cuma jalan mereka takwil tu masing-masing lah. Tapi cerita dia sama. Dari prinsip tak akan ada pada Nabi dan Rasul ni dosa. Khasnya atas cerita Nabi Adam. Itu saya sebut ringkas. Allah Ta'ala cipta Nabi Adam ni asal nak bagi duduk dalam syurga ke nak bagi duduk atas bumi?
Apa dalil? Inni ja'idun fil ardi khalifah. Siap. Betul? Quran dengan bukan itu. Betul? Buat apa buat dalam syurga? Buat dalam syurga tapak mula. Betul? Daripada syurga, macam mana nak boleh keluar ke bumi? Mesti ada sebab. Pasal syurga bukan tempat wanak pinak. Syurga boleh tempat bernikmat-nikmat. Syurga kencing berak, boleh tak? Kalau nisbah ada isteri dan bidadari yang dia boleh pakai, takkan dapat zuriat. Pasal tak kencing mana, air mani tak keluar. Saya sebut tu kasar sikit lah. Itu macam mana nak beranak pinak dalam syurga? Mana boleh? Itu macam mana nak beranak pinak? Kena keluar daripada syurga. Nak beranak nak buat apa? Nak beranak dengan siapa? Nak beranak besar sekali, nak beranak kan, daripada zuriat dia, keluar orang yang paling mulia sekali Allah Ta'ala bagi jadi. Sejak azali lagi dalam ilmu Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. Inilah makhluk yang paling mulia Allah Ta'ala bagi jadi. Siapa dia? Muhammad SAW. Muhammad ni main mana? Keturunan daripada Nabi Adam lah. Nabi Adam tahu tak bahawasanya akan ada daripada zuriat dia, akan lahir ni seabdul makhluk ni. Ada? Dia tahu tak? Dia sedar-sedar dia dapat nyawa tu. Sengang kata kat pintu Arash, tulis siap dah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum Nabi Adam ada, Muhammad dah tulis nama. Ada hadis sebut pun kan. Hadis-hadis ni saya banyak tak apa. Hanya menceritakan fenomena itu kan. Yang kata Nabi Adam ni, Allah Ta'ala bagi hidup kat dia. Dia sedar-sedar tu dia dah tengok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dia faham tak Muhammadur ni mesti makhluk. Dia Adam. Macam mana tu Muhammad? Main mana Muhammad tu? Mesti datang pada dia. Dia duduk syurga tak boleh beranak. Untuk macam mana? Mesti kena keluar daripada syurga. Untuk cerita macam ni lah orang tak terti nak cerita ni pasal dia bukan cerita reka. Dia cerita realiti kan. Kita faham cerita asal usul. Ulama kita cerita Nabi Adam lah. Sana stolet, sini stolet, sini stolet, sini stolet. Apa cerita yang sebenarnya yang berlaku? Dan di atas kata Nabi Rasul ni sangat taat. Macam mana nak selesaikan cerita tu apa yang berlaku? Tu yang contoh masih lagi situ kan. Matlamat nak turun ke bumi, buat duduk di syurga dulu. Habis itu larangan yang kita dengar tu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu hampiri pokok ni, jangan duduk dekat pun jangan. Tu larangan haram ke larangan pilih? Itu yang dia tak ada kalam ijaz. Asal perintah ayat Quran tu, kalau kamu dah bersedia untuk turun ke bumi, untuk dengan sebab itu kamu lahirkan daripada zuriat kamu ni nanti seorang makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala, nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanlah. Engkau makan, isteri engkau makan. Macam mana? Turun. Kalau tak bersedia lagi, masih nak seronok lagi dalam syurga, wala taqrabah hadhihi syajarah. Usah nak makan pokok ni. Duduk dalam syurga dulu. Tapi kalau orang yang sangat faham macam mana? Kalau dia tahulah tugas dia yang besar, dia akan seronok dalam syurga ke dia nak tunaikan tugas dia? Boleh faham soalan? Dan ditunaikan tugas dia pun pasal apa? Bukan dia atas nak ambil manfaat dia, tapi pasal apa? Pasal dia kasih sangat. Ada seabdul makhluk yang dengan sebab pengorbanan dia buat ni, maka akan lahirlah daripada zuriat dia orang yang paling mulia sekali yang tak disebutkan Allah, melainkan mesti sebut nama dia. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Bukan Allah Adam. Ya, Allah Muhammad. Jadi sebagai bapa yang bertanggungjawab ni, seronok tak? Betul dia makan tak? Dia makan tu, dia lupa yang dia makan tu mengeluarkan dia daripada syurga. Pasal apa? Itu yang antara maksud Al-Quran. Fanasia, dia lupa tu bukan lupa, dia terlupa dia makan. Tidak. Tapi dia makan tu, lupa dah keseronokan di syurga, seronok lagi. Dia jadi sebab untuk lahirkan seabdul makhluk yang Allah Ta'ala bagi ada, sampai syurga pun dengan Muhammad SAW. Muhammad SAW. Satu dia lupa habis syurga. Makan tu lupa habis syurga. Siapa? Zuriat aku akan lahir Muhammad SAW. Ya. Memang tak ada cerita lah. Tu saya kata, saya berani kata,
Saya tak pernah dengar orang lain luar cerita macam tu. Pakcik Allah bawa first time kan. Wah, itu saya duk cerita. Okey, siap. Yang tu yang tu yang kata kena selesai satu. Kalau nisbah kita mengaji tafsir, saya memang ada tempat-tempat yang lalu untuk guru baca satu tafsir tu. Panjang cerita lah nak cerita ayat tafsir Quran. Lagi cerita muntah hijau pula macam ni. Tu saya sebut sekali lalu. Kalau cerita yang murni macam mana? Besarnya pengorbanan Nabi Adam. Dan besar itu pasal apa? Pasal kasih dan sayang pada Nabi SAW. Bagus tak dia turun? Dalam keadaan dia taat macam tu pun. Dia turun ke dunia kena masak sendiri. Semua sendiri lah. Tak adalah duduk dalam syurga minta apa semua dapat. Yang tu satu hal. Macam mana pun dalam taat macam tu, pengorbanan macam tu, dia rasa bangga ke macam mana? Tak, dia rasa diri dia buat salah lagi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walaupun taat gila dah sampai macam tu, keluar dari syurga pun tak apa. Tapi macam mana? Dia kata, kami zalimi diri kami banyak sangat. Ya Allah, Kau ampunlah dosa kami. Huraian kisah Nabi Adam tu lagi betul. Huraian macam tu menunjukkan kemuliaan dia. Kebanyakan duk cerita Nabi Adam macam mana? Kena tipu dengan iblis. Fawaswasalahu man syaitan tu yang kata kerja syaitan memang was-waskan Nabi Adam. Nabi Adam kalau ikut dia makan buah khuldi untuk apa? Turun ke bumi sebagai khalifah, dia sabab melahirkan Muhammad SAW. Itu akidah dia. Boleh faham? Iblis akan kacau Nabi Adam, dia kacau buat apa? Fawaswasa lahuma liyubdiya lahuma sawatuhuma. Diwah-wahkan Nabi Adam buat apa? Atas perkataan iblis, dia kata hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Nak aku tunjuk wahai Adam. Nabi Adam dah tahu dah dia nak makan tu pasal apa. Keluar daripada syurga untuk dengan tu melahirkan Muhammad SAW. Itu akidah dia. Tu fahaman dia, misi dia. Dia tahu kerja tu. Iblis apa? Iblis ni dia akan tukarkan format tu. Apa dia? Nak ada aku tunjukkan satu pokok. Kalau kau makan yang ni, kau akan jadi kekal. Duduk dalam syurga selama-lamanya. Hal adulluka ala syajaratul khuldi. Itu panggil khuldi itu pasal perkataan iblis itulah. Syajaratul khuldi. Wa mulkil la yabla. Kau dapat satu kerajaan yang takkan binasa sama sekali. Itu kerja iblis. Dengar. Fa'akala. Nabi Adam dan Siti Hawa pun makan. Dengar. Dia makan tu atas tipu daya iblis ke? Atas apa yang dia faham, maksud dia, misi dia. Yang untuk turun, makan, pasal dia akan jadi khalifah, daripada keturunan dia lahir Muhammad SAW. Ya. Kena tipu dengan iblis? Kalau tipu dengan iblis, boleh, memang boleh ke iblis tipu Nabi-Nabi dan Rasul? Nak buang mana ayat Quran kata, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hamba aku, patut kata ulama, tafsir ayat Quran tu, ibadi tu apa? Semua Nabi dan Rasul ni. Laisa laka alaihim sultan. Iblis syaitan, iblis dah anak cucu keturunan dia dan siapa mengikut dia, takkan ada daya keupayaan untuk boleh menyesatkan Nabi-Nabi dan Rasul sama sekali. Dia tak minta dia nak sesat pun. Kata Allah Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-hamba kamu yang kataan iblis tu, dia tahu di atas siapa yang dia tak boleh nak kuasai tu, yang bersifat ikhlas. Mukhlasin ni siapa dia? Nabi-Nabi dan Rasul. Tu Quran kata gitu. Betul, macam mana boleh kata iblis was-was pun? Was-was ni takat lintasan hati, waham macam tu je. Bukan iblis datang main kacau, menjumpa diri dia macam tu kan. Dia was-was ke dalam hati. Atas kita cerita Nabi Adam, Nabi Adam termakan ke was-was syaitan ni? Tak musyrik langsung was-was Nabi syaitan tu. Bahkan dia makan di atas matlamat dia, kasih pada Nabi SAW, sanggup tinggalkan syurga pasal nak, dengan sebab dia lahirkan Muhammad SAW. Tak ada. Besar tak pengorbanan dia? Tapi dia masih kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Ni Nabi Adam. Tak ada. Kedahaka. Rupa dosa.
rupa dosa. Tu baru faham rupa dosa. Itulah rupa dosa. Boleh? Tapi sebenarnya taat tak? Allah. Kalau kita sebut dalam saya ngaji lah, ada guru dia bagi tarjah dalam bab ni, dia kata apa? Kita dalam kehidupan harian pun, saya nak sebut. Sekali lalu lah. Tapi nak sebut ni kadang bahasa tak apa cantik sikit. Tapi nak sebut macam mana? Untuk guru kita ngaji pun ada guru buat misal gitu. Saya buat misal. Kita ada kat dunia ni, siapa akhiran kita? Mak ayah kita tak? Betul? Besar tak jasa mereka ke mereka tu sebenarnya dia seronok-seronok aje. Saya nak sebut bahasa mereka berseronok-seronok je dengan tu lahir kita. Ke mereka dengan tanggungjawab menunaikan perintah Allah Taala, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang dia buat tu, maka Allah Taala kurniakan kita ni melalui mereka. Jawab elok. Takkan kita nak kata, alah mak bapak aku dia seronok-seronok tu yang aku ada tu. Nak cakap begitu? Apa gila apa kita? Boleh faham saya sebut apa? Tapi ada tak orang yang memang gila, yang mereka ni bukan buat hak tu, hubungan tu dengan cara yang halal, yang dibenarkan atas maksud syariat, untuk dengan itu berzuriat, untuk melahirkan orang yang taat, patuh dengan perintah Allah Ta'ala, dan sentiasa hidup dengan nak mematuhi ikut apa Allah Ta'ala perintah, bercontohkan Nabi SAW, nak dapatkan umat yang ramai yang macam ni. Bukan maksud dia macam ni, bahkan menikah pun tidak, apa pun tidak, langgar je. Ada tak yang macam tu? Ada, memang ada. Memang ada. Jadi kalau nak kata Nabi Adam ni, dia bukan jenis makan nak dapatkan kerajaan besar, kekal abadi selama-lamanya. Takkan macam tu Nabi Rasul. Dia pasal dia tahu matlamat dia kahwin, dia kahwin. Dia makan pasal apa? Makan tu pasal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dia makan. Lain beza lain. Tang tu pun boleh tengok beza lah. Satu kalau kita faham, kita ni mak ayah kita siapa? Kita takkan ada. Kalau orang mulut celupar ni kata apa? Dia yang sampai perkataan bahasa Melayu buat drama apa? Bukan salah ibu mengandung, gitu kan? Memanglah bukan salah ni, mak. Apa pula nak salahkan mak bapak mengandung kita, kan? Mak ayah mak mengandung kita. Mereka tunaikan tanggungjawab mereka lahir kita. Waktu kita pula buat lolak, waktu nak salahkan. Aku tak pernah minta lahirkan dunia. Ampaklah menyebabkan kau. Macam tu, jangan. Itu kot saya nak sebut perbandingan bahasa tu. Subhanallah. Allah Ta'ala tak akan jadi Nabi Rasul dia dalam keadaan derhaka macam tu, kan? Tapi macam mana? Sangat taat. Walaupun taat, dia kata Rabbana zalamna anfusana. Itu saya sebut kisah Nabi Adam. Kata kalau sebut satu-satu ayat Quran itu panjang tu, satu. Antara 8 mutasyabihat, bukan saja bab ketuhanan, tapi juga dalam bab Rasul. Bahkan ada bab-bab lain pun dalam bab-bab kejadian Allah Ta'ala jadi langit, bumi, apa semua ni, yang tu pun ada istilah-istilahnya mutasyabihat. Baik. Jadi kalau kata rupa Rasulullah buat benda tu makruh, tiada pula terbit daripada mereka itu barang yang makruh atas jalan keadaannya makruh. Tak. Baik. Dan tiada pula jatuh daripada segala mereka itu barang yang mubah atas jalan keadaannya mubah. Maksudnya berlaku pada Rasul, kalau benda tu harus sekalipun nisbah kat Rasul macam mana? Dia bukan harus, bahkan nisbah Rasul wajib. Tetapi jika jatuh barang yang ada padanya rupa makruh, tapi kalau ada rupa makruh ataupun mubah ataupun rupa harus daripada mereka itu Nabi Rasul, maka itu menjadi taat semata-mata. Yang Rasulullah berbuka makan kurma macam mana? Jangan duk kata itu satu adat kebiasaan Arab, dah Arab buah kurma makan kurma, kita sini makan royan lah bukan apa. Tak. Jangan duk mengepet tukar fakta tu. Ada orang faham macam tu. Antara faham macam tu sekali lagi. Siapa? Wahbi. Saya tak pernah dengar lah bab kurma, tapi
Dia orang ni bab makan minum, dia kata apa? Yang ni bukan ibadat. Yang selalu kita duk dengar bab pakaian lah. Dia tak suka pakai jubah sorban ni. Dia kata macam ni, saya pakai jubah pun, jubah lah, pakai je lah. Dan Nabi orang Arab pakai jubah, saya pakai jubah, pakai lah. Sampai dia boleh kata, kalau Nabi Rasul ada zaman kita lah ni, dia pun akan pakai baju layu, pakai songkoknya saya. Kata. Kurang ajar betul cakap. Memang orang cakap macam tu. Orang tak dengar lah video-video dengar. Cuma saya tak hafal, tak. Orang kata apa? Tak ambil betul-betul perkataan lapar dia. Tapi dia punya faham tu macam tu lah. Rasulullah makan dengan tangan. Kata dia, kalau zaman lah ni lah Rasulullah tu ada pergi Jepun, dia akan makan dengan chopstick. Wih, cakap kau ajak lah. Kedah kita macam mana? Bila Rasulullah makan dengan tangan tu, maksudnya apa? There is something there. Itu kedah kita. Ulama kita ajar macam tu. Itu yang kata, tak ada pada Nabi Rasul ni tersisa daripada dia apa-apa tak bermanfaat. Bahkan semuanya adalah taat. Dan semuanya adalah ada rahsia di sebalik apa yang dia buat. Wahabi tak faham itu. Baik, pasal apa semua tu? Walaupun benda harus, dia menjadi taat. Dari kerana bahawasanya ia tu baca tu, bahawasanya ia perbuatan Nabi-Nabi Rasul ni sama ada tu, tu dicampur Arab tu. Kerana menyatakan hukum syarak atau kerana berkuat dengan dia dengan benda harus itu atas mengerjakan ibadat. Contoh situ makan. Rasulullah dia tak akan makan atas nama harus, tapi dia makan atas untuk menguatkan badan untuk buat ibadat. Itu dia makan. Satu saya ngaji pun, antara dia ajar oleh tutup guru ni, makan niat aku makan ni untuk kuatkan diri untuk ibadat. Bagi rajin lagi baca Quran, boleh lagi mengaji, boleh lagi mengajar pun bertenaga mengajar. Bukan semua ni sunat-sunat je, jatuh pada Nabi ni semua taat, tak ada satu pun maksiat. Tak mengajar macam tu. Macam mana? Keluar pada Nabi Rasul ni semua taat. Maksudnya makan tu siapa? Bagi ada tenaga orang itu. Supaya orang kata apa? Penyampaian yang ada itu kuat bahasanya. Kita lah rasa betul satu hal lah kan. Tapi di atas kita nak bagi penyampaian tu sampai pada orang yang kita nak sampaikan. Tercapai lah tu. Tak ada tidur. Tak kau mengajar macam tu pun tidur. Kan? Dalam baca lembek-lembek tu tak tahu apa kali lainnya. Nah, jadi niat tu macam tu. Pasal apa makan ni? Kalau kapasiti yang tertentu sekalipun. Pasal apa makan macam ni? Pasal nak macam ni. Nak taat tu. Tu saya ngaji ada tu buat sampel dia. Kata dia, minum air teh je contoh kan. Minum air teh, alah lembek je. Minum kopi. Kopi pun kopi O je. Bau susu. Boleh faham tak apa? Pasal apa bau susu? Bukan atas maksud bersedap berlazat, tapi sambung. Nak dapat kekuatan taat. Hilang ngantuk. Ada keupayaan, ada tenaga. Lagi apa? Boleh buat kerja, boleh banyak buat khidmat. Boleh tolong masyarakat, boleh mengajar dengan penuh perasaan. Contohlah bahasa. Ini minum air kosong je. Buat apa benda tu? Saya bagi contoh kan. Saya ngaji untuk guru itu. Minum air kosong. Pagi sarapan apa? Air kosong. Tengah hari apa? Air kosong. Tengah petang apa? Air kosong. Betul kesan minum air kosong tu macam mana? Macam apa? Tak ada kualiti. Macam mana? Makanlah sedap sikit. Apa nak cerita? Nabi Rasul semestinya lah kan. Kita pun, saya ngaji Tok Guru ajar tu. Beli susu. Bubuh Milo. Milo tukar sikit. Iman Koko. Dah telajak Milo tu. Susu bubuh apa? Susu kambing. Contoh kan. Cari. Butuh gula. Jangan pakai gula. Pakai apa? Guna madu. Butuh bubuh lah apa? Tongkat Ali. Kacau. Bismillah. Macam mana? Cangkul pun sekali. Tergeliat seminggu. Jadi pasal apa makan benda-benda macam tu?
litaqawwil ibadah. Makan tak ada kualiti. Ni makan keropok, makan junk food, keropok makan. Cimane darah tinggi contohlah kan. Jadi sebab penyakit tu tapi makan tu pasal taqawwil ibadah. Pasal apa minum kopi? Tak bagi baca Quran banyak sikit. Ini satu saya budak-budak pasal saya duduk ngajar kan. Duduk ngajar tu, budak-budak main pondok zaman saya pondok ni kita baru pergi sini kan. Ramai yang kadang-kadang dia hari dia puasa. Ada dia puasa, budak-budak ni ada yang rajin puasa. Bila dia puasa, dia tak boleh mengaji. Ngaji tidur. Awal-awal dah makan sahur, lepas subuh dah macam ni lah. Puasa sunat. Kita tak suruh puasa pun. Tapi dia orang puasa. Tapi kita boleh agak lah. Ni akibat makan sahur kan. Kadang tak makan sahur pun kan. Kadang tak makan sahur, subuh okey. Sehari ngaji duha 1, duha 2, pukul 10 dah lembek macam ni. Tanya, hang puasa lah. Pagi ke dah untuk. Lepas zuhur lagi dah lembek macam tu dah. Tak main ngaji tu. Tidur. Siapa? Puasa. Saya kata apa? Sekarang juga hang buka puasa. Puasa apa ni? Qada kan? Tak. Hang buka puasa, makan. Dengan makan ni boleh mengaji. Naik ngaji. Ngaji wajib. Tak fardu ain pun fardu kifayah. Naik ngaji. Puasa tu sunat. Hang tinggal puasa tu. Ngaji. Faham. Jangan sebab puasa tu kau tinggal mengaji. Buat balok ni, buat bengong gitu. Bahasa saya macam ni Betul apa? Kau tak faham. Aku tak ajar kau benda betul lah. Kau buat kau rasa kau buat ibadat besar. Tak besar benda tu. Ngaji tu besar lagi. Tapi lah bukanlah maksudnya boleh abaikan puasa. Saya tak kata gitu. Tapi dengan sebab kau puasa, kau boleh taat. Kau makan, kau tidur misalnya. Kau makan, kau tidur. Makan, tidur. Makan apa? 5 keping kau tidur ni. Ini 5 keping, 5 belah. Betul? Ngaji pun bodoh. Otak pun lembab. Macam mana? Puasa. Wala puasa sunat. Macam mana? Kau puasa. Puasa juga. Puasa. Jadi, makan, minum, puasa tu, apa tu? Untuk apa? Untuk supaya boleh takwa. Bukan makan, minum, puasa. Buat ibadat. Bukan takwa jadi baru. Buat apa? Kasar sikit bahasa tu. Contoh Nabi Rasul macam mana? Dia tak akan makan melainkan dia untuk taqawi, untuk mengerjakan ibadat. Seperti antaranya makan minum, maka segala pekerjaan, segala mereka itu berpusing antara yang wajib dan sunat. Nabi Rasul memang tak ada alih. Wajib sunat. Harus pun dia akan jadi sunat. Ada tempat jadi wajib. Kita semak lah kat kita apa dia. Jadi berpusing di antara wajib dan sunat saja. Satu bahasa saya sebut. Nabi Rasul ni tak ada apa yang berlaku pada dia melainkan taat. Ingat sampai mati saya punya PL tu. Tak ada orang lain sebut itu, rasanya saya yang sebut tu. Taat. Tepuk meja kali. Aku ingat dulu duk ngaji tak sampai tepuk meja tu taat. Tiba-tiba ada orang duk kata apa? Nabi Rasul ni tak ada, jadi bukan ibadat. Dia haruh Nabi pun makan dengan chopstick. Kita dengar tu. Berbulu aku dengar. Siapa? Aku duk ngaji dulu, ustaz tepuk-tepuk meja, kata taat. Kesedaran tu menyebabkan gitu. Apa benda dia cakap ni? Bodoh ke? Dia tak faham ke Nabi Rasul tu siapa? Dan terkadang kena kebetulan yang demikian itu bagi setengah daripada wali-wali, maka terlebih utamalah bagi pilihan Allah Ta'ala daripada makhluknya. Bahkan bab makan apa semua ni bukan saja bab Nabi Rasul, para awliya Allah Ta'ala, para wali pun macam ni. Para wali pun macam ni. Apa dia? Tak akan ada berlaku pada dia melainkan taat. Semua untuk taat. Hatta kalau kita tengok antara awliya Allah siapa? Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullah alaih. Apa dia? Dia tak akan puasa melainkan Ramadan. Siapa? Puasa-puasa sunat tak puasa langsung. Islam kami tak puasa tu. Siapa? Kalau aku puasa, aku tak boleh nak mengajar. Tengok dia mengajar macam mana. Kita takkan mengajar 30 minit. Ada apa? Siang tu sepenuh masa daripada pagi sampai petang. Hanya rehat ada waktu-waktu tertentu je.
Mengajar pula. Pagi, petang, siang, malam orang ajar lagi. Kalau puasa mana mahu boleh mengajar gitu. Macam kalau buat bendang lah kan. Macam mana? Kalau buat bendang puasa sebulan cuti kita. Kalau ada orang macam tu, ada orang puasa pun boleh buat bendang, gagah je kan. Apa saya nak bagi contoh tu kan. Tapi dah puasa wajib, kena puasa lah. Kalau dengan puasa tu wajib, dengan sebab tu tak boleh bekerja, tak kerja. Pasal puasa tu besar. Pasal dia wajib. Tapi bulan lain macam mana? Tak boleh nak buat kerja, melainkan kena makan lah. Kena makan lah, puasa sunat tak boleh lah. Boleh, faham saya sebut. Aturan tu macam mana? Aturan tu macam mana? Kita punya prioriti dalam syarak nak pilih tu. Mana dia satu nak buat tu. Mesti betul cara dia. Jadi para awliya Allah Ta'ala pun, maksudnya orang-orang yang sangat taat macam ni pun, mereka pun takkan ada pada mereka sentiasa dan kena taat. Kalau wali punya tu, Nabi Rasul macam mana? Bahkan ada orang yang kadang duk ajar mempelekehkan Nabi Rasul ni. Nabi Rasul dia pelekeh. Ni maksiat syiah lah. Kat dia tak rasa sedikit pun syiah. Saya ngajar selalu saya sebut macam ni. Macam Nabi Adam tu. Dia boleh kata Nabi Adam ni makan berdosa. Dia lupa. Dia tertipu dengan iblis. Yang kata dia akan duduk dalam syurga. Ayat dia kat Nabi Adam ni kita dengar. Bengang yang dengar. Yang dia hari-hari melantak bismillah pun tak. Dia tak rasa dosa pun. Yang Nabi Adam ni kata berdosa. Tu. Muhasabah lagi tu. Dia bismillah pun tak. Dia tak rasa buat Allah yang bagi rezeki. Nabi Adam takkan makan macam tu baru boleh. No. Dia Nabi, kau siapa? Macam tu. Baik. Dan seterusnya kata dia wa kitmanu syai'in. Yang ni bab ketiga mustahil ni. Kitmanu syai'in mimma umira bitablighi. Situ dulu. Ada soal. Macam mana? Dia kadang-kadang pengarang tu satu hal. Kalau ada pengarang yang tulis itu, buku tu satu hal kan. Baca buku memang macam tu kan. Kalau baca buku memang banyak buku cerita macam tu. Pasal demo pun baca buku tak berguru betul. Saya berani sebut itu kan. Pasal tu saya kata hanya orang tertentu. Yang saya pernah dengar yang cerita macam saya punya version ni babak yang sepanjang. Pernah ada orang tanya pula, betul ke Nabi Adam ni kata berdosa? Orang dia cerita, tutik. Tapi masing-masing guru lain style lah. Tapi dia ada sebut kaedah hasan. Saya tak sebut lagi kat sini. Yang saya baca ni. Kalau ada pun yang kata rupa dosa ni, istilah dalam ulama disebut hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Dengan bahasa lain apa? Pada orang yang tinggi maqam macam Nabi Adam, Nabi-Nabi Rasul ni, pada mereka buat masih dosa. Tapi kita tengok macam mana? Hebat sungguh dia. Pada dia menilai dosa. Yang dia Rabbana zalamna anfusana. Tapi kita tengok Nabi Adam kalau macam tu punya pengorbanan macam mana? Padalah Nabi dengan Rasul. Baru jadi Nabi macam tu. Kita akan nilai macam tu. Tapi kalau kita salah pandang, apalah. Sabit nak makan pokok macam tu, keluar dari syurga. Naya kami. Kita pula rasa kita lebih mulia daripada Rasul. Habis akidah kau dengan Nabi Rasul. Orang yang sepatutnya kita muliakan, kita hina, kita rasa kita lebih hina, lebih mulia daripada mereka. Silap sikit lah. Dia silap macam ni bukan silap. Akidah lah, pegangan kita. Siapa mulia. Itu lah. Pasal cerita ni bila dapat version tak betul, orang yang kita akan mulia tu dia akan jadi terbalik. Nabi Adam tu kita kata makan lupa dengan Allah Ta'ala, tertipu dengan syaitan, kita duk makan ikut syaitan hari-hari tak rasa apa pun. Ya. Itu Allah. Israiliyat ni. Cerita Israiliyat ni, Israiliyat ni maksudnya cerita-cerita yang diriwayatkan daripada Yahudi ahli kitab yang mereka ni beriman dengan Nabi SAW. Itu cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat ni atau huraian ulama dia ada 3 kategori. Pertama,
ada cerita mereka yang datang daripada ahli-ahli kitab, antaranya kisah daripada Abdullah bin Salam. Itu khas nama sikit lah kan, atau umumnya cerita Israel. Israel ni maksudnya orang yang daripada orang yang tahu ahli kitab, orang tahu kitab-kitab yang sebelum Rasulullah, Taurat, Injil, kebanyakannya daripada Bani Israel lah, tu yang panggil Israeliat tu. Pertama, ada kategori dia memang cerita mereka tepat dengan Al-Quran dan hadis. Ceritanya ni pakai lah. Bila cerita ni dipakai, kita pakai tu bukan pasal cerita Israeliat tu, tapi pasal tepat betul macam mana yang dalam akidah kita cerita tu. Yang kedua, ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tak betul sama sekali kan. Macam mana? Buang cerita tu. Pasal dah bertentangan, tak betul. Siapa apa ya? Walaupun yang cerita tu ahli kitab yang dulu asalnya beriman dengan Rasulullah, tapi Rasulullah tak pernah cerita, tapi cerita tu datang dari mereka. Kalau bertentangan, buang. Ketiga, cerita yang tak pernah datang dari Rasulullah, tapi ada cerita daripada orang Yahudi macam ni, tapi cerita sekadar cerita je. Jadi kita macam mana? Cerita yang istilahnya tak bertentangan, tak pula muafakat dengan Quran, dia harus untuk diceritakan. Cerita je lah. Dari segi kategori umumnya tu. Jadi atas kita bicara ni, khasnya kisah Nabi Adam tu, ada di antaranya Israeliat. Cerita ular lah, gini lah kan, ular masuk dalam syurga, kelepak gelebuk tipu. Lain cerita macam ada benda yang tak tahu mana asal usul dia, main mana ambil lah cerita macam tu. Jadi ada cerita-cerita yang tu tak kena pula dengan cerita Nabi Adam macam kita cerita sekali lalu tadi. Macam mana? Lempar, buang. Kalau ada cerita Nabi Adam berdosa apa? Tak, dosa tak ada. Tu pun lempar, buang. Lempar, buang. Dia kata, lebih baik ambil cerita daripada ulama' kita lagi senang. Cerita ambil daripada Israeliat ni, dia bahaya sikit. Dan itulah. Satu, bahkan kalau kita baca tafsir, kita ulama' kita pun, kadang-kadang terselit dalam tafsir-tafsir mereka, cerita-cerita Israeliat ni. Jadi itulah. Kalau saya ngaji, ada guru sebut, daripada duk tengok cerita Israeliat tu, dengar hak kita, hak molek. Maksudnya ambil ulama'-ulama' kita yang memang dia dah siap kan, yang ni murni, tambah kita belajar dalam bab akidah, mereka dah selesaikan semua-semua tu. Mana yang cerita yang kita dengar pelik apa yang mereka cerita ni, dia tak format macam kita duk belajar ni, takkan ada dosa, takkan ada menyembunyi, takkan ada bohong. Ada cerita macam ni, Zat. Pasal kena faham orang Bani Israel ni, mereka ni ada dengki dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka ada sejarah pernah bunuh Nabi-Nabi dan Rasul. Mereka ni ada sejarah apa dia? Tak suka dengan Nabi-Nabi dan Rasul mereka. Mereka ni ada perangai macam tu. Jadi tak heranlah cerita-cerita tak elok tu orang nisbah pada Nabi dan Rasul, sehingga memburuk-burukkan Nabi dan Rasul. Itulah. Macam tu kali lalu Israeliat tu. Mana yang rupa dosa salah tu, kena selesaikan, kata yang tu rupa ya. Itu yang istilah hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Itu. Itulah dia, cuma bila sebut kat orang awam kita kata dosa, dia masalah. Kalau nak sebut udah Nabi Adam makan buah khuldi keluar dari syurga, tu rupa dosa. Macam mana kata rupa dosa tu? Cerita lagi. Jangan kata Nabi Adam berdosa, dengan sebab tu keluar dari syurga. Lain. Lepas tu dia menangis 40 tahun taubat pasal kesalahan dia. Lain punya version. Bagi betul sekarang tu. Yang ngaji bagi ambil pada ahli dah. Kadang-kadang cerita-cerita Nabi Adam ni saya punya pengalaman nak tengok kan. Pasal orang kadang dia rasa dia cerdik dengan baca buku. Bila dia baca ni, dia yang kata kisah Nabi Adam duduk sana colek. Kawan tak mengaji kan. Bahkan daripada mulut guru sendiri pun tak pernah dengar. Dia baca, lagi keluar macam ni. Dalam kajian saya, keluar ikut kajian dia, dia tak ada ambil saya mengaji, tok guru sebut macam ni, kaedah macam ni, kita dengar, saya banyak cerita, mulut tok guru keluar. Itu dia lalu.
Jadi nak sebut kata Nabi Adam tu berdosa tu dia bahaya sikit dari sebab tambah orang yang tak faham dalam prinsip ni pada dia Nabi Adam berdosa. Memang kata-kata tu kata bukan aja orang awam, hatta ustaz-ustaz pun berapa ramai. Tambah yang Wahabi tu lagi Okey. Dia maksudnya ni, walaupun benda tu rupa dosa sekalipun wajib ditakwil semasa. Tak maksud itu. Sebab aku dah sebut dosa dah mustahil dah. Tapi walaupun dia tu dikatakan rupa atau maksiat sekalipun, hak tu pun wajib takwil. Bukan maksud itu. Jadi maksud dia macam mana? Ada rupa dosa tu wajib takwil macam tu. Maknanya nak nisbahkan rupa dosa pun tak sesuai bagi. Oh. Adakah maksud itu? Memang maksud dia macam tu, tapi bahasa tu bukan maksud dia apa yang rupa dosa pun kena takwil tak. Dia macam ni. Apa baca sekali lagi ayat tu. Maka barang apa yang terbit daripada segala mereka daripada barang yang atas rupa dosa maksiat, maka wajib kita takwil. Jadi dia rupa dosa, dia bukan dosa. Ayat tu pun dah awal betul. Dia rupa dosa bukan dosa. Jadi bila kita baca tu fa'asa Adamu kan. Berdosalah Nabi Adam. Faghawa, kemudian sesat. Rupa dosa, rupa sesat. Rupa dosa, rupa sesat. Takwil. Itulah maksud dia. Masuk ayat tu macam tu ya. Yang tu yang keluar terbit prinsip hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kalau tidak jahanam yang kita Nabi Rasul Muhammad maksiat. Habis. Tu yang orang-orang yang tak faham prinsip macam ni, tu yang kata bukan saja Nabi Adam, kat Nabi Muhammad pun selamba ya dia cakap macam-macam kat Nabi Muhammad. Tu yang saya kata tadi, ada pensyarah masuk dalam radio. Pensyarah ada PhD, pensyarah universiti. Ada buku-buku lagi dia tulis. Apa dia? Selamba je dia kata apa? Nabi Muhammad ni sesat. Lepas tu bawa orang taklah bagi petunjuk. Selamba je dia kata sesat. Dia kata bukan saya yang kata sesat, Allah yang kata Nabi Muhammad sesat. Tu. Dulu saya hanya dengar aja benda-benda tu kan. Sekarang kita tengok memang depan mata kita ada orang cakap macam tu. Orang popular kat tu. Kalau saya sebut nama lagi, orang pelik. Betul ke dia cakap macam tu? Betul dia. Memang dia cakap macam tu. Tak pernah dengar ditarik balik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal ardha min nur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.